Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nik Muhammad Syarif bin Zuraidi. Nombor metrik 070986. Daripada Diploma Pentadbiran Islam semester 4. Pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua tentang apa itu mabadi' ilmu mantik. Daripada Ibn Sina, beliau mengatakan bahawa ilmu mantik ini ialah suatu ilmu yang mengawal pemikiran manusia daripada tersalah ataupun terpesong sewaktu berfikir. Mantik berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu nataqa, yang bermaksud berkata atau bercakap. Ucapan dan pemikiran merupakan elemen yang sangat penting dalam ilmu ini. Hal ini kerana ucapan adalah hasil yang dizahirkan oleh pemikiran seseorang individu. Kita pergi kepada istilah yang mana alat qanuniyah aqsimu mura'atiha az-zuhnu anil khata'i fil fikri, yang mana sebuah alat yang menjaga daripada akal ni tersilap untuk berfikir. Terusnya kita pergi kepada bentuk ilmu mantik. Seperti mana kita tahu, bentuk ilmu mantik mempunyai dua, iaitu tasawur dan tasdik. Manakala tasawur adalah suatu maklumat yang berbentuk lafaz, manakala tasdik suatu ayat dalam bentuk pengakuan. Contoh bagi tasawur ialah kerusi, yang mana kita tahu kerusi itu ialah tempat untuk duduk. Manakala contoh bagi tasdik seperti saya pergi ke kedai. Seterusnya kita pergi kepada faedah mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, kita mampu untuk mengeluarkan hujah atau memberikan hujah semasa bercakap dengan orang lain. Lain daripada itu, kita dapat memelihara akal daripada tersilap dalam berfikir. Contoh seperti ilmu nahu, yang mana memelihara akan lisan daripada berlaku silap ketika bercakap. Yang terakhir sekali, kita mampu untuk mendatangkan dalil daripada petunjuk sesuatu ayat ataupun sesuatu lafaz. Ilmu mantik ini terdiri daripada pelbagai jenis nama yang dinamakan oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana ulama-ulama mantik. Antaranya ialah ilmu mantik itu sendiri. Kedua, mi'yaril ilmu, dan ketiga ilmu mizan, dan keempat miftahul ulum al-aqliyah, dan seterusnya. Pilihan ilmu mantik ialah ianya merupakan ilmu kalam, yang mana sebagai pemula, ilmu kalam ini merupakan ilmu yang paling mulia di antara ilmu usul fiqh, ilmu usul din dan sebagainya. Dan faedah bagi ilmu mantik ini, ianya merupakan umum pada setiap ilmu daripada ilmu yang lain. Seperti mana kita mempelajari ilmu mantik dahulu, kita kenal ilmu mantik, barulah kita lebih memahami dan mendalami ilmu yang lain. Seterusnya kita pergi kepada ilmu mantik ini dinisbahkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Contoh seperti kita tahu, ilmu mantik ini bersifat umum, yang mana ia membahaskan pendalilan secara umum. Contoh bagi dalil-dalil yang umum seperti manusia. Perkataan manusia itu merupakan perkataan yang umum, tidak khusus kepada sesuatu yang lain. Contoh bagi dalil yang khusus ialah Ali, iaitu nama orang itu tersebut, yang mana merupakan nama yang khususlah kepada manusia itu, tetapi bukan umum. Seterusnya kita pergi kepada pengasas ilmu mantik. Yang pertama, pengasas ilmu mantik yang pertama ialah Aristo. Ianya merupakan al-muallimul awal, guru yang pertama pengasas ilmu mantik ini. Dan apabila Islam memerintah, ilmu mantik ini diasaskan pula oleh Al-Farabi, yang mana merupakan al-muallimus sani. Dan yang ketiga, zaman pemerintahan Islam lagi, Ibn Sina merupakan al-muallimus salis. Dan yang terakhir sekali, Imam Al-Ghazali, yang merupakan al-muallimur rabi', pengasas ilmu mantik yang keempat dalam ilmu mantik.
seterusnya kita pergi kepada hukum mempelajari ilmu mantik. Terdapat khilaf dalam kalangan ulama pada hukum mempelajari ilmu mantik ini, kerana ianya telah bercampur dengan usul-usul falsafah yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Sekali, hukum mempelajari ilmu mantik daripada ulama lain yang mengakui ianya haram, seperti ulama Ibnu Salah An-Nawawi, dan yang kedua Ibnu Taimiyah, dan yang ketiga As-Sayuti, yang mengharamkan mempelajari ilmu mantik ini. Dan yang kedua, hukum mempelajari ilmu mantik ini ada ulama yang berpendapat ianya harus, di mana Imam Al-Ghazali dan Imam dan Sanusi yang meletakkan hukum tersebut. Hukum yang terakhir sekali ialah harus berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya disepakati oleh semua para ulama dalam mempelajari ilmu mantik ini. Kesimpulannya, saya berpandangan hukum mempelajari ilmu mantik ini tidak diresapi fahaman falsafah, ialah harus, bahkan disunatkan seperti mana pandangan-pandangan para ulama muktabar terdahulu dan juga contemporary.